Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ni kita menyambung bacaan kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan seperti yang telah kita ikuti dalam kelas yang lepas, kita melihat tentang jiran dan perkara-perkara yang berkaitan. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan dan kita membaca bab ke-67, iaitu bab tentang jangan memandang kecil atau memandang remeh pemberian seorang jiran kepada jirannya. Maknanya dalam arti kata yang lain, setiap yang kita buat kebaikan kepada jiran adalah perkara yang besar, walaupun dia dilihat kecil di mata sebahagian manusia, tapi dia adalah satu kebaikan. Ini mengingat kita tentang hadis yang lain yang lebih umum yang kita biasa baca dan dengar daripada Sahih Muslim, iaitu hadis la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali memandang kecil apa jua kebaikan yang kita nak lakukan kepada orang lain. Dan dalam hadis ni, dalam bab ini, ia berkaitan dengan jiran. Dalam bab lain berkaitan dengan apa sahaja kebaikan. Selagi mana dia baik, ia adalah satu perkara yang besar, walaupun nilai ataupun walaupun kuantitinya dilihat sedikit. Macam kita bersedekah, ada kita bagi sikit. Jadi ada orang kata kalau dah bagi sikit tak payah bagi pun tak apa. Tapi sebenarnya itu salah ayat tu. Maksudnya kecil ke sedikit ke masih dianggap satu kebaikan. Yang besar pun dianggap kebaikan. Dan pahalanya macam kita ambil dalam hadis 40, pahala tu bergantung pada niat. Walaupun kita buat benda tu dilihat sedikit. Baik, kita baca kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Malik. Malik ni Imam Malik. An Zaid bin Aslama an Amr bin Mu'adz al-Ashhali an jaddatihi anha qalat seorang sahabat wanita disebut dalam kitab kita ni neneknya, itu nenek kepada Amr bin Mu'adz. Para ulama yang menguraikan mengatakan dia adalah, nama dia adalah Hawa binti Yazid Al-Ansariyah. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata kepadaku, ya nisa al-mu'minat, wahai wanita-wanita yang beriman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberi pesan kepada wanita-wanita yang beriman, bukan hanya kepada beliau, tapi kepada umum, kepada semua. La tahqiranna imra'atun minkunna lijaratiha walau qura'u syatin muharraq. Disebutkan janganlah seseorang wanita daripada kalangan kamu menganggap kecil pemberian kamu kepada jirannya. Maksudnya, kalau siapa nak beri sesuatu kepada jiran, beri. Jangan anggap macam benda ni kecil sangat, tak payah bagi, ni sekadar kecil sangat, sikit sangat, nak bagi pun buat apa, tak, bukan. Maksudnya, walaupun sekadar kita panggil tulang ataupun kaki binatang yang bukan bahagian yang lain lah, bukan bahagian daging, banyak bahagian tulang kaki, walaupun sekadar itu, jangan anggap ia kecil. Kata ulama, ia adalah pertama daripada segi orang yang memberi, yang kedua daripada segi orang yang menerima. Jadi kalau orang yang memberi, jangan dia kata aku nak bagi ni sikit sangat. Yang menerima pula jangan kata alamak sikit sangat. Jadi makna yang memberi atau yang menerima janganlah menganggap ia kecil. Kerana biasa orang Arab pun, itulah maksud di zaman itu pun
ia masih dianggap kecil, apatah lagi di zaman sekarang. Kan macam orang nak bagi satu, macam kita kata macam tuan rumah lah, tuan rumah dan tetamu. Yang tu juga, tetamu jangan rasa ini je yang saya dapat bagi pun kan, minta maaf lah kan, tak ada apa yang saya dapat sediakan. Jangan anggap macam tu. Sediakan apa yang mampu. Tetamu pula, macam kita datang rumah orang, jangan cakap dari hati pula, Allah setakat ni bagi kan, bagilah apa lebih sikit. Kita tak boleh nak anggap begitu, kerana setiap pemberian adalah satu benda yang sepatutnya dihargai, disyukuri. Itu maksudnya, macam Nabi sebut dalam hadis yang lain, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai atau berkasih pada manusia, sebenarnya dia tak bersyukur kepada Allah. Dan satu lagi hadis yang menarik juga, lafaz yang lain, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tak pandai bersyukur benda yang sedikit, maka nanti dia tak pandai bersyukur benda yang banyak. Jadi makna kaedah Islamnya begitu. Kemudian Imam Bukhari menuliskan yang kata beliau hadatsana Adam. Tadi Imam Abi Uwais ini Adam, semua ni rawi-rawi yang ada dalam Sahih Bukhari. Adam bin Abi Iyas. Hadatsana Adam qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'bin qala hadatsana Sa'id al-Maqburi an abihi. Sa'id al-Maqburi an abihi ni satu benda yang menarik juga bagi orang yang berminat kepada kajian hadis. Sa'id al-Maqburi daripada ayahnya ni, daripada Abu Hurairah. Dia ada satu benda yang menarik bila Sa'id dan ayahnya ni kedua-duanya belajar dengan Abu Hurairah. Jadi kadang-kadang kita jumpa dalam Sahih Bukhari atau dalam mana-mana hadis lah, Sa'id ambil daripada Abu Hurairah. Kadang-kadang dalam hadis ni kita jumpa, contoh macam hadis ni, Sa'id ambil daripada ayahnya daripada Abu Hurairah. Jadi kadang-kadang para ulama ni dia mengkaji dan dia teliti. Jadi kalau hadis tu Sa'id ambil daripada ayahnya daripada Abu Hurairah, maka mesti dipastikan. Kalau dia ambil daripada Abu Hurairah direct, mungkin betul, maka ada kemungkinan, dan mungkin juga ada orang yang salah sebut. Jadi ini yang dibincangkan oleh ulama hadis yang amat teliti. Kalau ikutkan kita, Sa'id dengan ayahnya dua-dua belajar dengan Abu Hurairah, tak kisahlah siapa pun. Tak, tapi para ulama dia berhati-hati. Adakah hadisnya betul Sa'id ambil daripada Abu Hurairah atau melalui ayahnya? Ini dipanggil di antara ketelitian. Dibincangkan oleh ulama. Kadang-kadang ulama ni kata, tak, ni hadis ni Sa'id ambil daripada Abu Hurairah direct. Ulama kata tak, dia ambil daripada ayah dulu. Boleh bincang. Maksudnya nak teliti, bukan macam kalau kita kata apa nak bincang-bincang. Kan dua-dua belajar daripada Abu Hurairah, tak, kita kena bincang hadis yang disebutkan itu. Macam hadis ni adalah Sahih Bukhari. Hadis yang kedua ni dalam bab ni adalah Sahih Bukhari. So dibawa benda ni daripada Sahih Bukhari. Baik, daripada Abu Hurairah dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya nisa al-muslimat. Tadi sama juga ya nisa al-mu'minat, ini nisa al-muslimat. Ya nisa al-muslimat, ya nisa al-muslimat. Nabi ulang beberapa kali. La tahqiranna jaratun li jaratiha walau fid sinashah. Jangan sama juga Nabi kata, janganlah seorang perempuan itu memandang rendah apa-apa pemberian kepada jirannya. Maksudnya benda tu benda yang besar, walaupun sekadar tulang atau kaki kambing, kan, benda kecil yang biasa orang tak bagi di zaman Arab zaman tu, ataupun zaman mana pun orang biasa bagi yang besar-besar. Jadi inilah dia kata bagaimana Nabi SAW, kata ulama, satu galakan untuk saling memberi hadiah walaupun sedikit. Kerana kadang-kadang yang besar, yang mampu, yang berharga, yang bernilai besar, kadang tak semua orang mampu di semua masa. Jadi kalaulah manusia itu berkira dia nak bagi hadiah tu benda yang besar sahaja, maka jaranglah berlaku. Itu ulama nampak dari segi itu. Maksudnya macam kita tahu dalam hadis yang lain, Nabi sebut tahadau tahabbu. Salihlah kamu memberi hadiah, pasti kamu akan berkasih sayang. So kalau kita tunggu hadiah tu nak bagi, nak besar-besar saja, ataupun nak penting-penting, nak bernilai tinggi, so kita akan kurang memberi hadiah. Kalau ikut hadis ni,
Sikit pun kita bagi, banyak pun kita bagi. Biasanya yang banyak ni jangan dapat, yang sikit tu kita ada. So bila kita mampu beri yang kecil, dia akan sentiasa berlaku. Kan macam setengah orang dia bertukar-tukar hadiah kan. So ini benda yang disuruh. Tak mesti benda yang orang kata apa, terlalu besar, sehingga kan manusia kebanyakan tak mampu. Fikirkan macam tu kan, macam ada setengah orang dia kata kalau orang tu berjaya begini-begini, dia nak bagi hadiah besar-besar, baru orang nampak besar. Tapi hadiah yang kecil-kecil ni kadang-kadang orang tak hargai. Jadi ini kita panggil Rasulullah SAW memahami kemampuan dan mengajar kita untuk tidak memperkecilkan pemberian. So ini cantik. Kemampuan satu hal, menghargai satu hal lagi. Baik. Kemudian bab 68 ialah bab syikayatul jar, maksudnya peristiwa yang berlaku bila jiran komplain tentang jiran. Pernah berlaku zaman Nabi SAW dan beberapa hari kita akan lihat lepas ni berkaitan dengan peristiwa yang berlaku ketika zaman itu. Baik. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah ni adalah Ali bin Al-Madini. Ini nama dia Ali bin Abdullah lah, ayah dia Abdullah. Digelarnya Ibnul Madini. Yang terkenal ni adalah Ali bin Al-Madini, guru kepada Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Masya Allah, ini ulama yang amat terkenal, amat tinggi, dan sampai ke tahap Bukhari kata, dengan guru-guru lain aku rasa ilmuku lebih kurang sama, kecuali Ibn Madini. Bila aku duduk depan dia, aku rasa aku amat kerdil. Jadi Bukhari kata sama macam tu. Dan ilmunya Masya Allah, ilmu dia amat tinggi, dan bukan sahaja kepada murid-muridnya, kepada rakan-rakan juga seperti Imam Ahmad dan lain-lain menghormati Ali bin Madini. Dan yang menariknya, ayahnya dhaif dalam hadis. Dia siqah, imam besar, ayah dia dhaif. Jadi ini bila orang tanya pasal ayah dia beritahu ayah dia dhaif dari segi hadis. Jadi ini kita panggil kejujuran ulama hadis yang memberi pandangan untuk menjaga agama, bukan niat dia untuk mengata kepada ayah dia, tak. Tapi bila orang tanya ayah dia macam mana dalam hadis, dia kata ayah aku dalam hadis dhaif, terpaksa. Ada pula rawi lain yang beritahu abang dia, adik dia dhaif, terpaksa kan. Ada yang ayah yang siqah, anak dhaif pula, terbalik. Macam Waqi', anak dia Sufyan bin Waqi', antara rawi yang dia dhaif sedangkan ayah dia imam siqah. So itu keadaan yang kita panggil para ulama tidak orang kata apa, orang Arab panggil mujamalah, tidak puji yang apa panggil apa, puji tak betul kan. Macam mujamalah ni maksudnya orang Arab, dia jumpa kita, dia buat baik yang kita, semata-mata nak layan tetamu kan, Masya Allah apa khabar, tapi dia buat aja kan. Jadi bukan buat-buat, ini betul-betul. Baik. Qala hadatsana Sufyan bin Isa qala hadatsana Muhammad bin Ajlan qala hadatsana Abi an Abi Hurairah lagi. Lepas ni hadis yang lebih kurang sama, lafaz yang berbeza. Dia kata cerita mudah dia, seorang lelaki mengadu kepada Nabi SAW dengan jiran dia menyakiti dia. Maka Nabi SAW pada peristiwa ini, Nabi nak beri penyelesaian kepada dia. Nabi kata, keluarkan barang-barang kamu di luar supaya orang nampak. Maka orang heran, kenapa dia keluarkan barang dekat luar? Macam buat satu, ini orang kata macam satu protes. Protes untuk, mungkin orang kata apa, dah tak dapat buat cara lain lah. Bukan maksud mesti buat macam ni kan. Maka dia protes. Nabi kata, keluarkan barang, dan kalau orang datang tanya, beritahu kan. Jadi maka orang datang tanya, kenapa kau bawa barang kat luar ni, kenapa? Dia kata, aku ada jiran yang menyakitkan aku setiap masa. Jadi aku beritahu Nabi suruh buat macam ni. Maka orang kata, teruk betul jiran ni. Jadi semua pakat marah jiran tu.
Jadi doa, jadi doa, jadi satu benda yang jiran tu akhirnya jiran tu datang. Jadi dia kata, cukuplah aku minta maaf, masuk balik rumah, aku tak akan sakiti kamu lagi. Tu maksud dia, menjadilah cara tu. Ini bukan maksud setiap kali berlaku apa-apa kita kena buat macam ni. Bukan. Ini peristiwa yang berlaku nak menunjukkan bagaimana nak memahamkan bahawa jiran yang menyakitkan jiran yang lain orang benci. Bila orang benci, orang sebut benda yang tak elok dan mungkin menjadi satu doa yang tak baik kepada dia. Lepas tu bersama juga kata Imam Bukhari, hadatsana Ali bin Hakim Al-Audi qala hana syarikun an Abi Umar an Abi Juhaifah annahu qala syaka rajul ila Nabi. Ini hadis Abu Juhaifah. Syahida ma'alim syahida kullahu mata. Baik, riwayat ni juga sebenarnya hadis yang tadi lah yang sebenarnya asal usul dia. Sama juga kisah dia, Nabi SAW suruh dia letakkan barang-barang dekat luar, maka orang datang, maka orang pun cakap teruknya jiran tu. Orang pun cakap kepada jiran tu kan. Jadi dalam kisah yang kedua ni, dia datang jumpa Nabi untuk dapatkan, maksudnya dapatkan kepastian. Maka Nabi ajar dia, dia kata, Rasulullah, saya orang cakap macam-macam kat saya. Betul, Nabi kata, laknat Allah lebih besar daripada laknat orang. So Nabi nak didik dia lah. Maka dia pun cukup lah. Maksudnya dia minta maaf. Maka diselesaikan. Baik. Dalam hadis yang ketiga ni pula diceritakan sebahagian daripada peristiwa yang berlaku yang macam tu juga, bahawa datang jiran mengadu tentang jiran. Tetapi ada cerita panjang tentang Nabi SAW dan malaikat Jibril. Baik. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Makhlad bin Malik qala hadatsana Abu Zuhair Abu Abdul Rahman ibni Maghra qala hadatsana Fadlu yani ibn Bashir. Qala sami'tu Jabir yaqulu ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarih. Dia datang seorang jiran, seorang lelaki nak mengadu tentang jiran dia. Jadi dia duk tunggu nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun datang, dia nampak Nabi duduk datang bersama dengan lelaki baju putih. Dan Nabi datang di situ, tempat tu adalah tempat orang solat jenazah. Dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang lelaki baju putih. Kemudian dia kata dekat Nabi SAW, dia jumpa, dia kata, Rasulullah, siapa lelaki yang saya nampak depan Nabi tu pakai baju putih? Sambil-sambil dia nak cerita isu tadi tu, rupanya ni cerita sampingan. Dia pun tanya Nabi SAW. Maka Nabi kata, aqad ra'aitahu? Kamu nampak ke? Kamu nampak tadi? Nabi tanya. Dia kata, ya saya nampak. Kalau kamu nampak, kamu telah ra'aita khairan katsira. Kamu dah nampak benda yang baik, kebaikan untuk kamu. Itulah Jibril, utusan Tuhanku. Dia sentiasa berpesan kepadaku tentang jiran, sampai aku menyangka dia akan menjadikan jiran itu pewaris kepada seseorang, pada jiran dia. Jadi cerita sampingan dia, cerita utama dia yang tadi ni cerita sampingan. Bagaimana para sahabat ini berlaku bila kita tengok malaikat Jibril datang, kadang-kadang sahabat nampak dalam bentuk yang biasa, kadang sahabat nampak dalam bentuk yang agak lain macam. Macam kita baca hadis itu kan, dalam hadis 40, hadis Jibril tu, itu sahabat nampak seorang lelaki yang tak dikenali, pakai baju putih, bersih wajah dia, rambut dia semua. So itu maksudnya kadang-kadang malaikat nampak, kadang-kadang tak nampak. Macam tak nampak ni kadang-kadang, macam ada hadis yang Nabi SAW nak masuk rumah dia, tu Nabi berhenti. Macam separuh kaki dekat dalam rumah, Nabi berhenti. Sahabat heran, kenapa Rasulullah? Tapi tak nampak. Nabi kata, tadi ada malaikat datang jumpa aku. Tapi itu bukan Jibril, itu malaikat lain. Itu banyak benda yang berlaku, dan kadang-kadang para sahabat nampak. Baik. Juga sama juga dengan Ibnu Mas'ud, yang dalam hadis dia Nabi SAW jumpa jin. Kemudian dia nampak Nabi tidur kejap. Kemudian masa tu dia tak tidur, dia nampak lelaki tinggi pakai baju putih. Jadi itu malaikat datang. Itu kadang-kadang nampak begitulah. Baik. Kemudian kita masuk bab ke-69.
bab man adza jarahu hatta yakhruj. Sama juga yang tadi, iaitu bab Imam Bukhari nak huraikan juga benda lebih kurang sama, iaitu orang yang mengganggu jiran dia sampai jiran dia keluar. Jadi nak beritahu tentang orang yang mengganggu jiran sampai ke tahap tu. Baik, hadis daripada Isam bin Khalid. Imam Al-Bukhari hadatsana Isam bin Khalid qala hadatsana Artah ibn al-Munzir qala sami'tu yani Abu Amir al-Hamsi qala kana Thawban yaqul. Kana Thawban yaqul. Thawban ni adalah hamba yang dibebaskan yang bekerja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia antara sahabat, antara hamba atau bekerja khadam itu istilah dia panggil, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, dia berkata, kata-kata dia ni kita nampak mengambil daripada, sebenarnya ambil daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pengajaran daripada, kita dah sebut berulang kali sebelum ni bahawa ada kalanya para sahabat akan bercakap, kemudian rupanya cakap tu sama macam hadis Nabi yang lain. Tu kita kena hati-hati, kita kena bandingkan dan tengokkan. Macam dalam ni kata-kata dia memang maknanya dalam hadis yang lain, iaitu ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam. Tidaklah dua orang lelaki itu yang bergaduh sampai tak bercakap lebih 3 hari, kemudian fayahlika ahaduhuma famata wa huma ala dhalika min al-musaramah, kemudian mati dalam keadaan begitu, melainkan illa halaka jami'an, kedua-duanya akan mendapat dosa. Maksudnya sengaja membawa-bawa permusuhan tentang duniawi, tentang keduniaan, bermusuhan. Ini sama macam hadis yang lain Nabi cakap tak boleh apa dia panggil, tak bercakap lebih 3 hari. Maksudnya apa? Maksud kalau ada 2 orang sahabat yang bergaduh soal dunia, kemudian tak mau bertegur siapa dan tak mau berbaik-baik langsung, maka 3 hari diberikan masa untuk kita panggil apa, cooling down, nak okey sikit. Tapi ni bab duniawi, masa untuk tempoh bertenang kita panggil. Tapi ni duniawi lah, maksudnya benda dunia. Lepas tu kena bercakap lah, ataupun kena tidak bermusuh lagi. Jadi maksudnya masalah bila soal duniawi, kemudian 2 orang bergaduh dan tak nak berbaik dan bermusuh, maka dua-dua menanggung. Itu maksud hadis ni, ada masuk kata-kata ni. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halak. Sama juga dengan jiran yang kata Rasulullah, dia ganggu jiran dia, menyakiti jiran sampai jiran dia terpaksa keluar dan pindah, maka orang ni juga akan berdosa dan dipanggil musnah, maksud dihukum kalau dia tak bertaubat. Ada masalah. Maksudnya sampai ke tahap jiran tu dah tak mampu lagi, maka dia pun keluar. Jadi mana teruklah jiran tu sampai dia buat macam tu dekat orang. Jadi kita kena jauhi benda sebegini, mana kita ubah atau berdamai dan sebagainya. Baik, bab ke-70 tentang, ini menarik bab ni, iaitu bab jiran Yahudi. Jiran Yahudi, iaitu bab jiran Yahudi. Apa cerita? Maksudnya jiran kita ada yang Islam, ada yang tidak. Dan Yahudi antara kaum yang kita tahu, ataupun antara penganut agama yang kita tahu, Allah SWT dalam Al-Quran macam-macam panggil dia, tetapi mereka tetap juga dikenal mereka ada yang baik. Sebab itu kita dapatilah hadis-hadis yang lain, bila mana Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Aisyah sakit, antara yang menziarahinya ialah jiran wanita Yahudi, dan Nabi benarkan. Dan kita juga faham hadis yang lain, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima jemputan, hatta jemputan makan daripada orang Yahudi, sebab mereka menyembelih binatang mereka dan makanan mereka yang halal boleh dimakan. Jadi, dan Nabi SAW diracun daripada benda tu, sebab Nabi terima jemputan tu. Baik, sekarang ni kisah ni adalah kisah bagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mengamalkan ajaran yang Nabi ajar.
dan dia ceritakan apa yang berlaku. Okey. Hadatsana Abu Nu'aim, kata Imam Bukhari, hadatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ni adalah guru yang utama di antara guru Imam Bukhari. Abu Nu'aim nama dia Al-Fadl bin Dukain. Gelaran ni Abu Nu'aim. Kita kadang jumpa Abu Nu'aim ni banyak orang nama Abu Nu'aim. Ada yang terkenal pada kurun keempat, kurun kelima, Abu Nu'aim Al-Asbahani. Itu bukan. Ini kurun yang awal, kurun Imam Bukhari, iaitu kurun ketiga, meninggal 200 hijrah lebih. Nama dia adalah Al-Fadl bin Dukain, Abu Nu'aim, guru Imam Bukhari. Baik. Dia kata, hadatsana Bashir bin Sulaiman, baik, an Mujahid annahu qala. Mujahid itu tabi'in terkenal, Imam Mujahid. Dia kata, kuntu inda Abdullah bin Amr. Aku bersama dengan Abdullah bin Amr. Ketika itu aku duduk dengan dia dekat rumah dia. Wa ghulamuhu yaslakhu syatan, dan khadam dia sedang melapah kambing yang telah sembelih, maksud nak masaklah. Sembelih dia nak masak sebagainya. Faqala ya ghulam, idza faragta fabda bi jarina yahudi. Wahai khadamku, bila engkau dah habis daging tu, bagilah kepada jiran kita yang Yahudi tu. Jadi terkejut lah kan. Jadi ada seorang kata kepada dia, antara murid-murid dia yang ada di situ, Al-Yahudi aslahakallah, Yahudi, semoga Allah memberikan kamu kebaikan atau membaikkan kamu. Maksudnya ini ayat adab lah, maksudnya macam mana boleh bagi dekat Yahudi ya Allah kan, macam itulah. Dia kata, Abdullah bin Umar kata, inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi, aku pernah mendengar Nabi dulu, yusi bil jar, berpesan dengan jiran, hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrithu, sampai kami takut atau kami rasa Nabi akan mewariskan mereka. Maksudnya macam Nabi kata hadis yang lain lah, Jibril tadi tu kan, Jibril sentiasa berpesan kepada aku. Sahabat kata pula, Nabi sentiasa berpesan kepada kami, jiran. Jadi walaupun dia Yahudi, dia lain. Ini Yahudi yang jiran. Itu maksud dia. Apatah lagi Muslim. Jadi ini menarik ya, sebab di masyarakat kita bukan, kita tengok kita berjiran dengan orang Islam dan orang bukan Islam. Jadi kita kena jaga adabnya, kebaikan semua. Inilah dipanggil sebahagian daripada kebaikan seorang Muslim. Kan, mungkin ia sebagai dakwah, mungkin ia sebagai cara untuk memperlihatkan keindahan Islam. Itu maksud dia. Baik. Baik, dalam ni kemudian babul karam, iaitu al-karam ni adalah kata ulama ialah pemurah, memboleh, orang yang sentiasa buat baik kepada orang pun boleh. Sebagian dalam bahasa Arab kata orang yang ataupun kata-kata al-karam ni adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan diberi kepada orang. Baik. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdatu an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi akram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disoal oleh sahabat, siapakah manusia yang paling pemurah atau paling baik? Maka Nabi sebut yang paling mulia sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Nabi jawab satu persatu. Para sahabat nak jawapan berkaitan dengan sesuatu, tapi Nabi jawab beberapa jawapan yang memberi faedah kepada kita. Pertama, Nabi kata yang paling baik ialah orang yang paling bertakwa. Kemudian sahabat berkata, laisa an hadza nas'aluk, kami bukan tanya tu Rasulullah. Maka Nabi kata, adakah kamu tanya tentang orang yang paling mulia seperti Yusuf Nabi Allah, anak Nabi Allah dan anak Nabi Allah. Maksudnya Yusuf keturunan Nabi. Inilah manusia yang orang panggil apa? Jarang jumpa lah kan, ayah, datuk, semua keturunan Nabi. Maka sahabat kata, bukan tu sebenarnya Rasulullah. Nak tanya tentang maksudnya kemuliaan pada orang-orang Arab, ataupun kebaikan, siapa yang paling baik di kalangan kami. Itu maksud dia. Maka Nabi kata, Nabi tanya, fa'an ma'adin al-arabi tas'aluni, adakah kau tanya tentang asal usul orang Arab?
maksudnya di kalangan kamu yang paling baik? Ya. Nabi tahu dan Nabi memberi jawapan yang pelbagai untuk manfaat kita. Maka mereka berkata na'am. Itu maksudnya. Jadi Nabi kata bekas-bekas ma'adin, maksudnya asal usul orang Arab ni dari mana-mana datang kebaikannya semua, sebab mereka telah tengah berfikir di antara orang Arab ni dah ada sifat-sifat yang baik sebelum Islam. Lepas Islam macam mana Rasulullah dikira dah segi apa pula. Maka Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu di jahiliyah, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Orang yang memang baik zaman jahiliyah, pemurah, baik, mulia semua, itulah orang yang baik dalam Islam. Bila dia masuk Islam, tapi dengan syarat idza faqahu, kalau dia ada ilmu tentang Islam. Jadi Nabi SAW menjawab sebegini, maksudnya nak beritahu bahawa kebaikan tu ada dalam mana-mana tempat, dan Islam menambahkan kebaikan tu. Itu maksud dia. Bila orang tu masuk Islam dan dia belajar tentang Islam, maka dialah yang paling baik di kalangan kamu. Sebagaimana dulu sebelum Islam dia buat baik semua, dia pun mulia. Bila masuk Islam dia orang yang baik, tapi dengan syarat faqahu ni fiqh, iaitu orang yang di kalangan kamu dibezakan lagi dengan kemuliaan, ditambah lagi dengan ilmu. Alhamdulillah, itu maksud dia. Baik, setakat itulah kita berhenti insyaAllah malam ni. Kita akan sambung lagi insyaAllah pada bab ke-72. Saya pun tak apa sihat sebenarnya, tapi sebab kita nak buat kelas juga insyaAllah. Saya akan datang, kita akan sambung bab 72, bab membuat baik kepada orang baik ataupun orang jahat. InsyaAllah hadis ke-130. Terima kasih kepada yang mengikuti Tirmizi Center. Teruskan menyokong dan mengikuti insyaAllah. Kita ada kelas yang kita akan teruskan setiap minggu insyaAllah. Baik, sekali berhenti, dan bagi yang mengikuti, kita berhenti pada hadis ke-130 bab ke-72. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.